sebagainya lah di laman sosial, di WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita nak dengar sendiri daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman bagaimana untuk meredakan keresahan orang Islam mengenai perkara ini. Okey, sudah bersedia di talian. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Okey, baik doktor. Semalam telah pun diwar-warkan ataupun diberitahu mengenai kemungkinan tidak ada umrah dan haji pada tahun ini. Jadi susulan daripada kenyataan Arab Saudi itu, ramailah sebenarnya berbondon-bondon doktor kan. Mulalah orang kata resah macam-macam sebenarnya yang mereka tafsirkan, buat tafsiran sendiri mengenai pelaksanaan ini. Ada yang kata, alamak apa dah jadi ni kalau rukun Islam kelima tak dapat dilaksanakan macam mana apa. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit mengenai perkara ini doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali tuntutan kefarduan haji Allah SWT Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Artinya dan akan menjadi kewajiban. Hello, assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke line? Sekarang ni line. Okey. Okey, biasalah gitulah dia zaman-zaman semua orang di online. Betul. Okey, saya sambung Jadi saya ulang balik, Allah SWT berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya untuk kita mendirikan haji ini Allah kata wajib untuk mendirikan haji itu adalah apabila adanya kemampuan istita'ah. Lalu daripada tafsir para alim ulama, istita'ah itu boleh dibagikan kepada dua. Satu az-zadu, yang kedua ar-rahilah. Iaitulah satu bekalan-bekalannya ada, yang kedua iaitulah selamat perjalanan. Lalu kalau tak ada salah satu di antara dua, maka haji punya kewajipan akan boleh terangkat ataupun tidak lagi menjadi wajib pada individu tersebut pada tahun tersebut. Okey. So atas sebab itu, para ahli ulama juga menambah pada zaman moden ini wujudnya satu lagi kewajipan, iaitulah ataupun istita'ah, iaitulah mempunyai kelulusan dan visa daripada kerajaan Saudi. Lalu atas sebab itu pada ketika COVID-19 ini, kita boleh katakan tidak berlakunya salah satu di antara syarat keperluan kewajipan, iaitulah keperluan untuk selamat perjalanan. Kerana perjalanan pada ketika ini tidak selamat, maka kerana kebimbangan adanya tersebarnya wabak yang boleh membawa kepada kematian, maka atas sebab itu wajar bagi kerajaan Saudi untuk menangguhkan haji ataupun membatalkan kelulusan untuk umat Islam mendirikan haji di Baitullahil Haram. Dan perkara ini bukanlah perkara yang perlu kita rungsingkan dari sudut ini adalah luar biasa, tanda kiamat dan seumpamanya, kerana ia sudah berlaku banyak kali dalam sejarah Islam. Malah kalau kita lihat daripada kitab Tarikh Al-Islami oleh Imam Az-Zahabi, kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir, lebih kurang dalam 40 kali haji telah pun terganggu pada tahun-tahun tersebut. Malah pada tahun 316 Hijrah, selama 10 tahun haji telah terganggu oleh kerana perbuatan kumpulan sesat Al-Qaramitah yang membunuh jemaah haji di Mekah kerana dia menuduh jemaah haji ini melakukan sembahan berhala. Lalu 10 tahun terbantut, dah beribu-ribu jemaah haji yang dibunuh. Itu adalah yang berlaku. Kemudian berlaku juga macam COVID pada tahun 357 Hijrah, iaitulah haji terbantut kerana berlakunya ta'un. Macamlah kita sekarang ni, ta'un pada tahun 357 Hijrah. Imam Ibn Kathir kata telah terbantutnya haji, tak boleh pergi haji, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Pada tahun 419 tak dapat dilaksanakan haji juga oleh kebanyakan umat Islam kerana inflasi, kerana harga barang menjadi terlampau tinggi, dan juga pada tahun 1213 tak dapat dilaksanakan haji juga kerana banyak penyamun dan pencuri di pertengahan jalan,
dan ada juga pada tahun 417 Hijrah kerana cuaca yang sangat sejuk sehingga hujan batu. Jadi banyaklah. Jadi atas sebab itu Allah SWT tidak memberatkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan yang tak mampu. Malah kalau kita lihat Nabi juga, kalau kita nak solat berjemaah, dan kalau kita nak solat berjemaah dekat masjid umpamanya, kalau tiba-tiba cuaca sangat panas, maka Nabi suruh kita tunggu dulu, boleh tangguhkan solat jemaah itu. Menunjukkan bahawa Islam mengambil berat terhadap kesihatan tubuh dan nyawa. Sama juga macam Allah SWT mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sesiapa di kalangan kamu sedang berpuasa kemudian dia sakit atau dalam musafir, maka dia boleh gantikan dengan tarikh yang lain. Ya, malah Nabi sendiri nak pergi umrah ni dengan pada tahun 6 Hijrah. Ya, nak pergi umrah dengan 1400 sahabat. Tiba-tiba tak boleh masuk kerana ancaman daripada kafir Quraisy. Mereka kata kena balik. Ya, walaupun umat Islam hanya kata nak menunaikan umrah saja. Maka Nabi pun pulang semula. Ya, jadi itu kepentingan kalau pergi juga maka akan berlaku pertumpahan darah. Boleh jadi mati syahid. Tapi Nabi tak pilih jalan itu. Nabi pilih pulang semula. Walaupun ada sebahagian sahabat merasa sesak dada untuk menerima arahan itu, tapi akhirnya mereka semua taat dan patuh. Dan kemudian pergi berjaya menunaikan umrah selepas itu pada tahun berikutnya, tahun yang ke-7 Hijrah. Lalu duduk di dalam rumah juga adalah tuntutan Islam. Tak pergi haji pun tuntutan Islam. Duduk di rumah mengelakkan berlaku tersebarnya wabak juga adalah tuntutan Islam dan sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi SAW telah pun mengatakan ta'un itu adalah azab daripada Allah, iaitulah ta'un itu mewakili penyakit yang mudah berjangkit dan tersebar sehingga boleh mengorbankan nyawa. Ya, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ma'ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan dia sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Ya, iaitulah sesiapa yang fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka sesiapa yang duduk di rumah tak keluar kerana terpatuh kepada arahan dan sunnah Nabi ni, Nabi suruh duduk di rumah ini, maka ia juga mendapat pahala sebesar syahid. Ya, walaupun dia tak mati, walaupun dia tak kena, walaupun dia kena semuanya, tapi dia sabar dan mengharapkan ganjaran Allah dan pemulihan daripada Allah, maka dia akan dapat. Nabi pun dah arahkan, Nabi kata idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa in waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu dengar ada ta'un dekat satu tempat, kamu jangan masuk, dan kalau kamu dah berada di situ jangan keluar. So memang ada COVID sekarang ini di negara kita, di Malaysia dan di seluruh dunia, maka jangan keluar dan jangan masuk. Maka itu perintah Nabi. Jadi kalau kita taat perintah ini, kita pun dapat pahalanya, dapat ganjarannya. Maka ia adalah rahmat bagi Allah, daripada Allah untuk orang beriman. Untuk tak dapat pergi haji pun rahmat, dapat pergi haji pun rahmat, dan menuruti arahan Nabi tadi pun adalah rahmat. So tak payah kita nak stres. Kita sentiasa fikir positif. Ini adalah Allah bagi kerehatan. Kalau kita tak dapat tunai tahun ni, tiba-tiba ajal sampai tahun depan pun tak dapat, maka Allah SWT Maha Pemurah. Boleh saja Allah memberikan ganjaran haji itu bagi mereka yang berazam benar-benar. Kerana Nabi kata sesiapa yang berazam untuk satu perkara yang baik, kemudian dia tak sempat buat, maka Allah akan berikan dia ganjaran seumpama dia lakukan walaupun dia tak sempat lakukan. Gitulah. Soalan, mungkin doktor boleh kongsikan tips ataupun apakah yang boleh dilakukan khususnya untuk orang Islam, lagi-lagi kita dalam bulan Syakban ni, apakah yang boleh kita lakukan sepanjang tempoh PKP ni, lagi-lagi dah nak Ramadan tak lama lagi kan. Mungkin ada sesuatu yang boleh doktor kongsikan kepada pelayar Sinar Harian. Baik, yang pertama sekali untuk merealisasikan perintah ini secara perintah kawalan pergerakan ini secara yang rahmat bagi orang beriman yang Nabi kata tadi,
Maka yang pertama, dari sudut ibadah, kita bolehlah gandakan. Sebab kita tak perlulah lagi maknanya nak keluar awal-awal pagi pergi bekerja. Maka bolehlah kita baca Quran macam dilaksanakan oleh Sinar juga ada Quran hours kan. Jadi kita memperbanyakkan tilawah, memahami balik ibadat-ibadat kita, sebab kita mungkin tidak pasti akan dijangkiti oleh COVID atau tidak. Dan kita dapat lihat dalam statistik, siapa yang kena COVID ni, kalau dia ada sedikit masalah jantung, masalah pernafasan, asma sebelum ini, kemungkinan 2 minggu saja hayat dia, lepas tu habis. Dan tak boleh dah nak dimandikan oleh ahli keluarga nak pergi datang cium peluk tak boleh. Maka oleh sebab itu kita kena bersedia mentally. Kalau kita ditakdirkan na'udzubillah min dzalik kena, maka kita perbanyakkan dan gandakan amalan pada ketika ini. Itu yang pertama, solat kita dan seumpama. Yang kedua, habiskan waktu ini untuk kembali berkenal-kenalan dengan ahli keluarga kita, dengan anak dan isteri kita dan suami kita. Ya, inilah masa untuk kita bonding semula setelah sibuk sangat bekerja di luar sampai tidak ada waktu untuk bersama. Jangan hanya habiskan dengan refresh Facebook, refresh Instagram, refresh Twitter, asyik kerja ni refresh saja, maka tak ada waktu juga untuk keluarga walaupun duduk dekat tapi jauh. Kita tak mahu. Ya. Kemudian yang ketiga, iaitulah pada waktu ini adalah waktu untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan cara online sekarang ni sangat mudah. So kalau kita ni anak muda ataupun orang sederhana muda atau tua, boleh kita belajar grafik, boleh kita belajar menulis, boleh kita belajar berkongsi sesuatu melalui penulisan. So, inilah waktu untuk kita buat amal dan menambahkan lagi manfaat pada orang, bukan untuk menyebarkan berita palsu, bohong dan seumpamanya. So kita pandai-pandailah gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Baik, itu dia. Terima kasih Dr. Zahrudin Abdul